اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah malam ni kita sambung tadabbur surah Al-An'am. Kita sampai ayat yang ke-18. Sebelum kita sambung, kita tengok ayat yang lepas pengajarannya dan kaitan dengan ayat hari ini. Dalam ayat yang lepas, Allah menceritakan tentang kebesarannya. Daripada ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Kul liman ma fis samawati wal ard. Katalah wahai Muhammad, bagi siapakah apa yang di langit dan apa yang di bumi? Kemudian Allah suruh Nabi jawab, katalah ia adalah milik Allah. Jadi kemudian Allah kata kataba ala nafsihi rahmah. Walaupun Allah begitu hebat, begitu perkasa, tapi sifat yang paling utama kepada Allah bukan al-jabbar, bukan al-qahhar. Tapi sifat yang paling utama kepada Tuhan yang maha hebat ialah ar-rahmah. Kataba ala nafsi ar-rahmah. Sehingga Allah menggunakan perkataan kataba, iaitu Allah mewajibkan ke atas dirinya rahmat. Maknanya kalau orang mendakwa dia tak dapat rahmat Allah, dia adalah pendusta. Sebab rahmat Allah kepada manusia seolah sampai tahap wajib, bukan sunat lagi. Kalau wajib bagi kita, kalau tak buat berdosa. Kalau tak buat berdosa. Jadi Allah mewajibkan rahmat itu ke atas dirinya untuk diberi kepada semua makhluknya. Sebab itulah tidak ada satu pun makhluk Allah di atas muka bumi maupun di langit melainkan mesti ada ataupun terkena sentuhan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kepada musuh Allah, walaupun kepada manusia yang paling jahat ataupun makhluk yang paling jahat, iaitu iblis ataupun Firaun. Dua-dua makhluk tu yang paling kuat menentang Allah, tapi mereka tetap mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi amat rugi kita sesiapa yang tidak beriman kepada Allah tidak mentaati perintahnya. Sebab antara sebab manusia tak beriman kepada Allah sebab nak dapat kesenangan. Dan kesenangan itu adalah milik Allah. Jadi kalau nak kesenangan, kemudian Allah pula pemiliknya, kemudian Allah pula bersifat penyayang, jadi amat rugi manusia yang menolak Tuhan yang maha hebat, Tuhan yang maha memiliki segala-galanya, dalam masa sama Tuhan maha penyayang. Kemudian Allah beritahu lagi, dia lahu ma sakana fil laili wan nahar. Apa yang tenang, apa yang bergerak di waktu malam ke di waktu siang, semua miliknya. Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Sampailah ayat yang ke 14. Allah beritahu tidak patut manusia menyembah selain pada Allah, kerana Allah adalah fatirus samawati wal ard. Allah pencipta langit. Yang disembah selain pada Allah tidak mencipta apa-apa, walaupun sekecil lalat. Jadi sangat tidak patut. Kemudian Allah beritahu lagi patut, lagi layak disembah ialah Allah. Kenapa? Sebab dia yut'im, dia yang memberi makan. Jadi semua manusia yang ingkar perintah Allah, Allah yang bagi makan. Jadi sangat tidak beradab dan sangat tidak masuk akal. Dia ambil rezeki Allah, kemudian dia menentang Allah. Kemudian Allah kata,
Allah bagi amaran, jangan menjadi orang-orang musyrikin. Dan Allah perintah pada Nabi sentiasalah takut daripada melakukan maksiat. Jadi orang beriman ni yang paling ditakuti ialah apa yang Allah sebut dalam ayat 15 ni. Allah kata pada Nabi, "Qul inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim." Allah perintah pada Nabi, sesungguhnya aku takut sekiranya aku derhaka kepada Tuhanku. Takutkan apa? Takut azab pada hari yang sangat-sangat besar. Tengok pengajaran di sini apa dia? Apa yang Allah suruh Nabi cakap kepada umatnya? Apa dia? Iaitu Allah suruh Nabi beritahu pada umat dia, aku sangat takut. Takut apa? Takut azab. Dan takut punca yang manusia akan diazab, iaitu melakukan dosa. Jadi maksudnya apa? Yang paling patut orang beriman takut ialah dosa. Ya. Tapi berapa ramai yang takut bukan pada yang tak sepatutnya. Takut pasal rezeki, takut pada orang, takut pasal apa lagi? Pasal COVID, takut pasal vaksin kan? Tapi dosa dia tak takut. Dan sebab itu ayat 16 Allah kata apa? Man yusraf anhu yawma idzin faqad rahimah. Zalik wa zalikal fawzul mubin. Siapa yang dipalingkan oleh Allah daripada azab neraka, mana dia diselamatkan oleh Allah, maka Allah kata orang inilah yang betul-betul mendapat rahmat. Jadi rahmat Allah yang paling besar apa dia? Rahmat Allah yang paling besar. Selamat daripada azab Allah. Kadang-kadang orang tu solat tapi tak dapat juga rahmat Allah. Kan? Kadang-kadang orang tu tak solat tapi dia dapat rahmat Allah. Siapa ni contoh? Tapi dia tak solat. Macam pelacur. Kan? Dia dapat tak rahmat Allah? Dapat. Tapi dari mana dia dapat rahmat Allah? Daripada rahmatnya kepada binatang. Berapa ramai yang solat tapi tidak ada rahmat kepada orang lain ataupun kepada binatang. Jadi pengajaran di sini ialah rahmat Allah yang paling besar bukan sihat tubuh badan. Bukan rezeki murah. Bukan pangkat besar. Bukan rumah besar. Tapi rahmat Allah yang paling besar, bahkan kejayaan Allah, kejayaan yang paling besar ialah bila kita betul-betul selamat daripada azab Allah. Kemudian Allah beritahu, wa iyamsaskallahu bidurrin, sekiranya Allah menahan engkau daripada apa saja mudarat, maka tidak ada siapa yang boleh. Kalau Allah timpakan pada seseorang mudarat ke musibah, maka tidak ada seseorang pun yang boleh menghalangnya. Dan sebaliknya, kalau Allah memberi kebaikan pada seseorang, tidak ada sesiapa yang boleh menghalang. Maksudnya apa? Apa pengajaran dalam ayat ni? Kalau Allah bagi musibah, tak ada siapa boleh halang. Kalau Allah nak bagi kebaikan pun tidak ada siapa yang boleh halang. Makna apa yang Allah nak bagi tahu? Tadabburnya apa? Itu yang tersurat. Yang tersiratnya apa? Jangan? Ada lagi? Apa dia? Ada lagi? Tenanglah menghadapi semua apa yang dibagi kita itu semua adalah kebaikan. Betul, tapi ada satu lagi yang Allah nak bagi tahu, yang tersirat. Bila Allah kata, kalau Allah nak bagi mudarat pada seseorang, tak ada siapa boleh halang. Kan? Kalau Allah nak bagi kebaikan pada seseorang pun, tidak ada siapa boleh halang. Makna Allah saja yang ada kuasa nak bagi musibah,
dan Allah juga yang berkuasa untuk memberi. Jadi mesej yang Allah nak sampaikan apa dia? Kalau kamu nak mengelak mudarat, berlindunglah dengan, jangan berlindung dengan manusia. Manusia tak boleh elak mudarat yang akan Allah timpakan. Dan begitu juga, kalau kamu nak cari apa saja kebaikan, carilah pada, jangan cari pada manusia. Tengok Quran nak merawat penyakit kita kan. Biasanya kehidupan manusia, bila dia nak kebaikan, dia cari siapa? Cari manusia. Sampai dia tinggal Tuhan kan. Bekerja, sebab apa? Nak cari rezeki. Sampai solat lambat. Kadang-kadang nak cari kesihatan, dia pergi jumpa doktor sampai dia tak solat kan. Jadi banyak benda-benda yang bercanggah dengan akidah, walaupun dia membaca Al-Quran. Jadi sebenarnya Allah nak beritahu, kalau nak apa saja kebaikan, seorang pun tak boleh bagi. Allah je. Cari Tuhan je lah. Kan? Sekarang kita ditimpa musibah kan. Jangan mengeluh. Sebab apa? Yang boleh angkat musibah ni hanya Allah. Jangan cari orang. Jangan mengeluh. Okey, kemudian ayat 18 Allah kata apa? Wahwa al-qahiru, dan dia saja yang dapat menguasai, mengatasi hamba-hambanya, sebab dia wahwal hakimul khabir. Dia maha bijaksana lagi maha khabir. Maha mengetahui benda yang, apa makna khabir? Allah mengetahui benda yang tersembunyi, batin. Kalau alim, alimun yang zahir. Khabir, jadi Allah nak begitu, semua perintah Allah, semua musibah yang menimpa manusia berdasarkan hikmah. Dan hikmah Allah pula kadang-kadang manusia tahu, kadang-kadang manusia tidak tahu. Allah saja khabir. Okey, itu ayat yang lepaskan. Ayat hari ini ialah Allah nak bagi tahu tentang bukti kebenaran Allah dan kebenaran Rasulullah dan kebenaran Al-Quran. Tiga benda ni. Tiga benda yang menyebabkan manusia celaka dan tidak bahagia. Iaitu Quran, Allah, Rasul dan Quran. Orang musyrikin menjadi celaka sebab dia tolak tiga benda ni. Jadi ayat hari ini Allah nak huraikan kelebihan tiga, iaitu Allah, Rasul dan Al-Quran. Kita tadabbur. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qul. Katakanlah. Bila Allah sebut qul ni, makna Allah perintah pada siapa? Pada Nabi Muhammad. Dan maksud qul ni ialah wajib. Sebab tu salah satu sifat utama Nabi ialah at-tabligh. Wajib menyampaikan. Bila Allah kata qul, makna Nabi wajib sampaikan. Ayat yang tidak ada qul juga wajib disampaikan. Tapi bila ada qul, lagi tegas. Wajib Nabi sampaikan. Apa yang Allah perintah Nabi supaya sampaikan? Ayu syai'in. Apakah syai'in? Sesuatu. Akbar. Paling besar. Syahadatan. Persaksian. Ayat ni sebenarnya dah kira lengkap ni sampai sini. Sebab yang selepas tu jawapan kepada ni. Ini seolah soalan kan. Apakah Allah suruh Nabi tanya orang musyrikin? Apakah maksud ayat lebih kurang macam ni. Apakah ataupun siapakah persaksian yang paling besar? Boleh faham soalan? Apa maksud dia? Persaksian tentang apa? Dan bukan. Apa dia? Kebenaran tu siapa yang bawa? Kenabian. Jadi bila Nabi cerita kepada orang musyrikin, dia adalah Rasulullah, orang musyrikin kata tak percaya. Maka orang musyrikin, ini antara sebab nuzul ayat lah. Orang musyrikin tanya Muhammad, boleh tak bagi satu persaksian yang benar bahawa engkau ni Rasulullah? Apa bukti kamu Rasul? Kan?
Maka Allah suruh Nabi tanya mereka. Mereka yang bertanya. Tapi Allah perintah Nabi, tanya mereka balik. Apa dia? Soalan apa tadi? Tak, soalan orang musyrikin pada Nabi. Apa bukti kamu ni Rasul? Tapi Allah suruh Nabi soal balik apa dia? Apa lagi persaksian yang paling besar? Beza tak soalan orang musyrikin pada Nabi dengan soalan Tuhan kepada orang musyrikin? Beza kan? Agak-agaklah orang musyrikin akan jawab apa bila dia tanya soalan ni. Dia nak tahu apa bukti. Tiba-tiba Allah tanya, bukti apa lagi yang paling besar? Sebenarnya di sini maksud syai' ini ialah Allah. Bukti apakah yang lebih besar daripada bukti Allah sendiri? Iaitu Allah sendiri menjadi saksi kepada kenabian. Tengok jawapan. Kul. Jadi sebelum orang musyrikin jawab, Allah dah perintah Nabi jawab sebelum mereka menjawab. Sebab kalau biarkan orang musyrikin jawab, agak-agak dia jawab apa? Dia akan jawab apa? Mungkin dia kata, tak ada saksi. Assalam. Mungkin dia akan jawab, tak ada bukti. Kalau Allah tanya pada mereka, ada bukti yang paling besar. Dia bukan jawab ada ataupun bukti kecil ada. Tak, dia akan jawab apa? Tak ada. Sebab sombong. Jawapan orang sombong, dia tak nak mengaku kalah. Dia kata apa? Tak ada pun. Okey? Jadi Allah kata, sebelum mereka jawab, kamu jawab. Apa dia? Kul. Katakanlah Allah adalah syahid, saksi, baini, di antaraku wa bainakum, dan di antara kamu. Boleh? Jadi Allah suruh Nabi tanya dan Allah juga suruh Nabi jawab. Jawapannya apa? Apa saksi yang paling besar? Jawapannya ialah Allah. Maknanya antara manusia dengan Allah, makna persaksian yang paling tepat? Allah. Yang paling adil? Allah. Yang paling benar? Allah. Itu makna persaksian Allah adalah akbar syahadah. Makna apa tu? Allah nak beritahu Muhammad ni bukan bapa dia yang jadi saksi, bukan ketua negara Mekah jadi saksi, tapi yang jadi saksi pada Muhammad bahawa dia adalah Nabi siapa? Allah, bukan calang-calang. Okey, apa bentuk persaksian Allah kepada Nabi? Macam mana Allah menyaksikan Nabi adalah Rasul? Macam mana? Tapi orang musyrikin tak percaya Nabi Isra dan Mi'raj. Dia kata cerita dongeng kan? Al-Quran pun ditolak. Okey, saksi ni boleh dihuraikan dalam bentuk dua lah. Ada dua saksi. Satu, dari segi perkataan. Yang kedua, dari segi perbuatan. Dari segi perkataan, cuba buka surah An-Nisa ke? 166. Surah An-Nisa 166. Assalamualaikum. Lakinillaha yashhadu bima anzala ilaika. Kemudian anzalahu bi'ilmihi wal malaikatu
yashhaduna وكفى بالله شهيدا wa kafa billahi okey. Lakinillah, Allah kata akan tetapi Allah yashhadu Allah yang menyaksikan. Menyaksikan apa ni? Bima anzala ilaika, dengan apa yang dia turunkan kepada engkau. Allah turunkan Quran pada Muhammad. Siapa jadi saksi? Allah. Kemudian anzalahu, Allah menurunkan Al-Quran tu bi'ilmihi, dengan apa maksud dengan ilmu? Ilmu. Maksudnya Allah turunkan Al-Quran dalam keadaan Allah mengetahui. Dan ilmu Allah ni sama tak dengan ilmu manusia? Apa beza? Allah tahu yang lepas, yang sedang dan yang akan datang tu sampai bila Allah tahu? Allah turun zaman Nabi Muhammad Quran kan? Tapi Quran ni sesuatu untuk sampai akhir zaman. Kita kalau kita buat kitab berdasarkan ilmu kita kan? Okey, ilmu kita setakat mana? Tengok sebelum cetak orang dah reject kan? Sebab tak sesuai isi dia. Jadi Allah mengatakan Allah turun Quran berdasarkan ilmu Allah yang meliputi yang lepas, sedang, akan datang. Yang zahir, yang batin. Jadi sekarang ini bentuk persaksian Allah dalam bentuk perkataan. Allah yang berkata, Allah bercakap kan? Allah menyaksikan bahawa Quran diturunkan kepada engkau. Kemudian wal malaikatu, dan para malaikat juga yashhaduna, juga bersaksi. Tapi Allah kata Allah bersaksi, malaikat pun bersaksi. Yang mana lebih besar? Akbar. Yang mana? Sebab tu Allah kata wa kafa billahi, cukuplah Allah sebagai saksi. Kalau malaikat tak bersaksi pun tak ada masalah. Boleh faham? Okey, ini persaksian Allah dalam bentuk perkataan. Persaksian Allah mungkin ini ayat Quran orang tolak kan? Yang kedua, persaksian Allah dari segi perbuatan. Macam mana tu? Makna dari segi tindakan, dari segi perbuatan menunjukkan bahawa Nabi itu adalah benar. Nabi adalah betul-betul utusan Allah. Cuba fikir. Apa dia? Orang lain mungkin dia kata orang lain pun berakhlak juga. Ada orang kafir yang berakhlak mulia. Macam Mother Teresa. Kan? Okey. Persaksian Allah dari segi perbuatan ialah Nabi mula hari pertama berdakwah, Nabi berjaya sampai berjaya berhijrah ke Madinah, sampai berjaya menubuh kerajaan Islam Madinah, dan setiap kali peperangan Nabi menang dan Islam semakin tersebar. Sebenarnya itu adalah bukti bahawa Nabi adalah benar. Kalau Nabi tak benar, mesti tak menang. Boleh faham? Ada tak kerajaan yang bukan Islam sentiasa menang? Ada. Dan dia sentiasa buat benda yang baik. Ada? Tak ada. Kalau menang kerajaan yang bukan Islam pun di atas kezaliman. Betul kan? Macam Firaun. Okey? Jadi bila Nabi sentiasa menang, ajak orang buat benda baik dan sentiasa menang, Islam pun semakin tersebar. Mesti ada Tuhan yang apa? Backup. Okey. Ada satu lagi ayat Al-Quran yang Allah bersaksi bahawa Nabi ini adalah benar. Dalam surah Al-Munafiqun ayat yang pertama. Wallahu ya'lamu annaka Rasulullah.
Surah Al-Munafikun ayat yang pertama. Allah ya'lamu, Allah Maha mengetahui bahawa engkau ni Muhammad adalah Rasulullah. Boleh? Okey, ini persaksian dari segi apa ni? Perkataan. Surah Al-Munafikun ayat pertama. Okey, kemudian kita sambung. Wa uhiya, dan telah diwahyukan ilayya, kepadaku. Allah perintah pada Nabi lagi bagi tahu pada orang musyrikin, kepada non-muslim lah. Apa dia? Telah diwahyukan kepada aku. Tengok perkataan diwahyu tu apa pengajarannya? Diwahyukan. Kalau nak ambil pengajarannya apa? Bukan rekaan Nabi. Nabi kata aku diwahyukan. Makna semua yang aku cakap bukan daripada aku. Diwahyukan kepadaku apa dia? Hadzal Quran. Quran ini. Subhanallah. Dalam ayat ini juga Allah beritahu apa tujuan Quran diwahyukan kepada Nabi. Apa tujuan? Li dalam bahasa Arab ni dia panggil li ta'lil. Untuk memberitahu sebab. Ta'lil makna sebab. Diwahyukan kepadaku Quran ini li untuk unzira, aku memberi peringatan ataupun amaran. Kepada siapa? Kum. Kepada kamu. Jadi tujuan Quran diturunkan untuk aku memberi peringatan pada kamu dengan apa? Bihi, dengannya. Dengannya ni balik pada apa? Balik pada apa? Balik pada Quran kan? Jadi di situ ada pengajaran. Kalau kita nak bagi amaran ke, nak bagi peringatan ke, yang paling berkesan ialah dengan Al-Quran. Sebab itulah kalau kita bagi peringatan ke, amaran kepada manusia, kepada pelajar sekolah ke, kepada anak ke, kepada rakyat, tapi bukan dengan Al-Quran, dia tak akan berkesan. Dia tak akan berkesan. Sebab manusia diberi amaran oleh manusia. Dia tak akan rasa apa-apa sebab sama-sama manusia. Tapi kalau diberi amaran melalui Al-Quran, iaitu daripada pencipta, akan memberi kesan. Akan memberi kesan. Sebab yang memberi amaran lagi hebat daripada dia. Okey. Dan kepada siapa lagi? Untuk aku bagi peringatan tentang Al-Quran. Waman balagha, dan kepada sesiapa yang balagha, yang sampai. Sampai apa ni? Sampai apa? Sampai Al-Quran. Jadi apa maksud ni? Untuk aku beri peringatan pada kamu. Kamu tu siapa? Tak. Orang musyrikin Mekah. Dan juga untuk aku bagi peringatan kepada siapa yang sampai Al-Quran. Siapa? Semua yang sampai Quran pada dia, sepatut dia kena dengar peringatan. Boleh? Jadi kata ulama, ayat ni cukup jelas. Sebab Quran diturunkan, cukup jelas. Iaitu diwahyukan untuk memberi peringatan. Jadi tujuan Al-Quran diturunkan, iaitu untuk peringatan. Boleh? Dan kalau kita perasan kan, kalau kita tengok ayat-ayat yang pertama turun kepada Nabi, apa dia? Satu, Iqra. Lepas tu? Lepas Iqra. Iqra mana apa?
Baca. Lepas Iqra apa dia? Surah apa? Ha? Muzammil kan? Katalah Muzammil. Selepas Iqra, Muzammil. Kan? Muzammil. Dalam Muzammil ada apa? Bangun malam. Bangun malam buat apa? Warattilil Quran wa tabattal ilaihi tabtila. Baca Quran dan dengan tertil, kan? Lepas tu juga dalam Muzammil Allah kata wasbir ala ma yaqulun. Hendaklah kamu sabar apa yang orang musyrikin kata pada kamu. Orang musyrikin kata apa? Gila. Bila orang musyrikin kata gila pada Nabi? Sebelum tu dia kata apa? Al-Amin, kan? Bila orang musyrikin mula kata Nabi ni gila? Bila sampaikan Al-Quran. Maka bila sampai je Quran ni, tujuan Quran untuk aku bagi peringatan. Bila bagi peringatan, ada orang kata gila. Maka Allah perintah dalam surah Muzammil, wasbir ala ma yaqul. Sabar atas apa yang mereka kata dan wahjurhum hajran jamilah. Makna apa? Wahjurhum. Apa dia? Biarkan mereka, tapi dengan wahjurhum hajran jamilah, dengan cara yang cantik. Jangan bila dia tak terima dakwah, kamu maki. Bukan. Tinggal jangan sampai menyakitkan hati mereka. Boleh? Itu Muzammil. Lepas tu apa? Mudassir, kan? Sebenarnya Muzammil dengan Mudassir ni sama. Lebih kurang. Okey, dalam Mudassir apa pula? Allah kata apa? Ya ayyuhal mudassir kum. Sama tak? Unzirakum. Baru je. Kum fa'anzir. Kum fa'anzir. Baca. Bangun malam. Bangun bagi peringatan. Ini setelah 20 tahun berdakwah ke setelah 2-3 bulan berdakwah turun ayat Quran? Makna apa tu? Makna Quran cukup jelas pada Nabi dan sahabat. Sebab itulah kalau kita belajar sirah Nabi, kan, dapat je Iqra, Nabi terus tak sampai. Sampai pada Khadijah, sampai pada Ali, sampai kepada kawan baik dia Abu Bakar. Dan Abu Bakar pula bila dapat, Abu Bakar bagi tak peringatan kepada kawan baik dia. Terus dia sampai ke Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebab apa? Hari pertama mereka faham Quran diturunkan untuk bagi peringatan. Sebab itulah Quran bila turun dia tak perlu 30 juzuk. Baru nak disampaikan. Satu ayat, dua ayat je mereka dah faham. Terus merebak. Tapi sekarang kenapa? 30 juzuk dah lengkap. Quran pun banyak. Yang baca pun ramai. Yang hafal pun ramai. Tapi tak ada peringatan. Tak ada peringatan. Bukan kepada orang lain. Kepada pembaca pun, dia tak dapat apa-apa peringatan. Kenapa? Kenapa tak faham? Kenapa tak tadabbur? Bukan. Malah tu salah satulah. Sebab apa? Ya, sahabat pun cari rezeki juga. Kadang-kadang Abu Bakar dengan kita, kan, Abu Bakar faham tujuan Al-Quran diturunkan. Kita pun faham. Kita cari rezeki, Abu Bakar cari rezeki. Siapa lebih kaya? Abu Bakar juga. Jadi sebab apa ni? Itu sebab utama. Kita hari pertama kita dapat Quran, tujuan Quran diturunkan, tak ada ni pahala. Lepas tu pula 1 huruf 10 pahala. Hari pertama dah salah faham. Betul? Ni hadis ni 1 huruf 10 pahala tak ada turun awal-awal ni. Tak ada ni. Ni datang kemudian. Tiba-tiba yang sampai awal pada kita ni. Boleh faham?
Jadi sampai ke mati dia baca nak pahala, baca nak pahala. Lepas mati pun pesan lagi orang baca untuk dia yang dah mati. Jadi mana peringatan? Tak ada. Nampak tak? Berarti kita dah belajar sebelum ni, kalau kita salah faham tentang tabiat Al-Quran, diturunkan kerana apa, maka kita tak akan dapat apa-apa kebaikan daripada Al-Quran. Boleh? Sebab itulah berlomba nak buka Mahat Tahfiz. Sebab tak faham ni. Kalau faham, Quran diturunkan untuk diberi peringatan, rasa ramai yang takut nak buka Mahat Tahfiz. Betul? Ini untuk bagi peringatan. Aku sendiri pun tak faham, aku sendiri pun tak bagi peringatan. Macam mana nak galakkan orang baca Quran, aku sendiri belum jalankan tanggungjawab. Dan sebab itulah Nabi daripada sahabat, Quran turun pertama, hari-hari pertama, minggu pertama, tahun pertama, ada tak Nabi terfikir nak buka Mahat Tahfiz? Ada tak Nabi terfikir nak buka sekolah agama? Tak ada, sebab nak bagi peringatan perlu tak ada Mahat Tahfiz? Nak bagi peringatan perlu tak ada sekolah agama? Tak perlu, tak perlu. Okey. Dan cuba buka surah ni. Surah Al-Furqan, ayat pertama. Tabarakalladzi nazzala al-furqan ala abdihi liyakuna lil alamina nazira. Okey, cuba terjemah. Tabaraka, maha. Apa dia tabaraka? Maha suci, maha tinggi, maha mulia, maha banyak kebaikan. Allazi nazzala al-furqan, yang telah menurunkan Quran. Tapi Allah namakan apa? Apa makna furqan? Apa dia? Jadi apa yang Allah nak beritahu? Sebenarnya Quran, tapi Allah bagi nama lain. Mesti ada sebab, kan? Mesti ada sebab. Allah nak beritahu, kalau kamu baca Quran, kamu akan dapat bezakan mana yang hak, mana yang. Selagi kamu tak baca Quran, kamu akan keliru. Tapi bila tu kita akan dapat beza hak dan batil? Bila kita? Tak. Bila faham. Berapa ramai yang baca tapi tak faham, masih buat maksiat. Betul kan? Masih buka aurat, masih mengumpat, masih rasuah. Bahkan penganjur musabakah pun, dia juga penganjur K-pop. Kerajaan yang sama tak? Kerajaan yang sama. Okey, apa tujuan Allah turunkan Al-Furqan ke atas hamba-Nya? Liyakuna, supaya supaya Quran apa? Menjadi lil alamin, kepada sebagai nazira. Mana Quran diturunkan oleh Allah untuk apa? Untuk memberi peringatan pada siapa? Ya Allah, tak ada pun. Supaya Quran menjadi bahan hafalan. Tak ada. Quran diturunkan sebagai bahan bacaan untuk kumpul pahala. Saya pun tak faham. Kenapa orang tak faham? Apa dia? Yang tak belajar langsung, tak faham, okey kan? Bukan makna betul. Tapi patutlah tak faham sebab tak belajar. Kadang-kadang dia duk belajar setiap hari pun tak faham juga. Belajar je sampai ke mati. Bila kamu nak unzirah, bila kamu nak nazirah, betul tak? Mana ada zaman Nabi orang belajar sampai habis kitab? Ada tak? Tak ada. Okey. Dari segi praktis
Dari segi praktikal pula. Ini teori kan, Quran diturunkan untuk bagi peringatan. Ada tak contoh dalam Quran yang menunjukkan bila seseorang tu faham Al-Quran, dia tak ambil masa lama untuk memberi peringatan. Dia tak ambil masa lama, dia tak tunggu habis 10 ayat ke, satu surah ke, habis satu kitab baru nak bagi peringatan. Ada? Ada? Contoh. Wassalamualaikum. Apa dia? Apa dia? Tak, okey. Yasin tu dia tak, bukti dia tak jelas. Mana ada yang mengatakan dia terima Quran terus dia sampaikan. Tak ada. Hanya dia cerita dia pergi berdakwah kan. Jin. Surah apa? Ada. Bukan semua cerita jin dalam surah jin. Surah Al-Ahqaf. Cuba buka. Surah Al-Ahqaf ayat 29. Wa iz sarafnahu wa iz sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'u al-Qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu. Kemudian falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Cuba tengok. Cuba tadabbur. Wa'is. Dan ingatlah ketika mana sarafna. Apa makna sarafna? Kami palingkan. Kami halalkan. Ilaika, kepada engkau Nabi Muhammad. Allah halalkan apa kepada Nabi? Nafaran minal jin. Sekumpulan minal jin, daripada jin. Ini bukan manusia ni. Sekumpulan jin. Apa jin buat? Yastami'una, mereka mendengar. Dia beza yasma'u dengan yastami'un. Kalau yasma'un, dengar sambil lewa, tak fokus. Tapi kalau yastami'un, dengar dengan fokus. Itu beza bahasa Arab. Jadi jin ni asalnya kafir ni. Jin ni kafir. Kemudian dengar Quran berapa kali? Yastami'un al-Quran. Okey? Kemudian falamma hadaruhu, maka tatkala hadaruhu, mereka hadir mendengar Al-Quran. Qalu, mereka berkata apa? Ansitu, diam. Ini antara punca jin dapat hidayah. Iaitu mereka diam. Apa makna diam? Dia kata pada siapa ni supaya diam? Kawan-kawan dia. Kenapa dia suruh diam? Kenapa? Apa dia? Kenapa? Kenapa kena dengar dengan fokus? Sebab dia tahu ini bukan kata-kata manusia. Kena bezakan. Ini kata-kata Tuhan. Jadi kalau kata-kata Tuhan, jangan buat macam kata-kata manusia. Orang tengah bercakap, kita bercakap kat belakang. Okey. Tapi kalau Tuhan bercakap, beradab. Jadi ramai yang tak faham, ramai yang tak dapat hidayah sebab tak beradab dengan Allah. Tak beradab. Yang tak nak tadabbur ni lagi tak beradab dengan Allah. Saya tak nak faham. Kan? Dia tak cakap tak nak faham. Bila dia kata saya tak nak tadabbur, sebelah maksudnya apa? Saya tak nak faham kata-kata Allah. Lagi tak beradab. Okey. Kemudian mereka kata ansitu diam. Falamma qudiya. Maka tatkala qudiya apa mana? Selesai. Selesai apa? Selesai mendengar bacaan Nabi. Masa ni Nabi sedar tak jin sedang mendengar? Nabi tak sedar. Okey. Apa berlaku? Setelah mereka habis mendengar, walau mereka berpaling ila qaumihim, kepada
kaum mereka dan mereka balik pada kaum mereka buat apa? Munzirin. Munzirin sama dengan nazira, sama dengan unzirakum. Okey. Ini satu ayat ke dua ayat? Satu ayat. Dalam satu ayat ni Allah kata apa? Pertama, jin kafir. Yang kedua, dengar Quran. Sekali dengar. Yang ketiga, terus beriman. Yang keempat, dalam satu ayat Allah beritahu, inilah tujuan Quran diturunkan. Kemudian yang kedua, jin ambil masa tak untuk memberi peringatan setelah mendengar? Ambil masa tak? Dari mana kita tahu jin tak ambil masa? Mungkin jin ni selepas 3 hari, dia balik rehat dulu, pergi berkaila dulu kan. Hari keempat baru sampaikan. Falamma. Falamma ni, tengok Allah guna falamma. Mana tadi? Bila mereka mendengar, falamma hadau. Maka tatkala mereka hadir, sesama mereka berkata diam. Dan maka tatkala selesai mendengar, terus mereka balik. Maknanya ambil masa lama tak? Bila balik je, terus bagi peringatan kepada siapa? Sebenarnya Allah nak bagi peringatan pada Nabi. Ni, Allah rakam cerita jin ni, peringatan pada Nabi, kepada umat Nabi Muhammad dan kepada kita. Inilah cara Quran. Cara nak dengar Quran dan kewajipan kita bila mendengar. Cara mendengar apa dah? Diam dan fokus. Lepas dengar, sampaikan. Allah sebut tak jin dengar berapa ayat? Tak. Jadi manusia lama tak dengar Al-Quran. Lama tak tadabbur Al-Quran. Lama tapi tak sampaikan. Jadi manusia dengan jin mana lebih baik? Jin. Jadi jangan kutuk jin. Kadang-kadang jin lebih baik daripada manusia. Jin lebih faham tujuan Quran dia. Ada tak jin ni lepas dengar Quran dia pun buka mahat tahfiz jin? Ada. Okey. Saya nak sebut satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran ni jangan main-main. Satu hadis Nabi. Semoga ia memberi peringatan kepada kita dan anak-anak kita yang asyik duk baca saja ataupun khatam ataupun hafal. Nabi kata apa dalam hadis sahih? Innal Qur'ana apa? Syafi'un musyaffa' wa mahilun musaddaq. Faman ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Wa man ja'alahu khalfahu saqahu ila nar. Cuba terjemah. Innal Quran sesungguhnya Quran syafi'un. Apa makna syafi'un? Pemberi syafaat. Bila ni? Di akhirat lah. Dia kalau bagi syafaat kat dunia ni tak pelik sangat lah. Kan? Sebab dunia ni tak ada apa pun. Tak ada azab pun. Tapi manusia sangat-sangat perlukan syafaat di mana? Di akhirat. Sebab di akhirat tak ada apa kan? Kat dunia kita banyak lagi benda. Ada duit, ada pangkat, ada rumah, ada keluarga, ada macam-macam. Tapi di akhirat besok, satu benda pun tak ada. Bogel. Jadi yang boleh memberi syafaat, Quran. Syafi'un. Yang kedua, musyaffa' beza apa? Syafi'un memberi syafaat. Musyaffa' syafaat Al-Quran betul-betul diterima. Syafaat Al-Quran diterima oleh Allah.
Kan Nabi sebut dalam satu hadis ada dua benda akan memberi syafaat pada kita, iaitu Quran dan puasa. Okey? Jadi Quran ketika ini mana lebih mahal? Quran ke ataupun CGSPM? Quran. Okey, kemudian wa mahilun. Apa makna mahilun? Mahilun makna dia saksi, syahidun. Yang ni menjadi pemberi syafaat mana? Peguam kita. Yang ni menjadi saksi, iaitu pendakwa kita. Mahilun makna saksi kita, pendakwa kita, dan musaddaq. Persaksi dia diterima oleh Allah, dibenarkan oleh Allah. Quran kata apa je? Allah kata okey. Quran kata kawan ni tak pernah ikut aku, dia baca je. Allah kata okey. Kemudian Nabi kata lagi, faman ja'alahu. Siapa yang menjadikan Quran amamahu, di apa maksud? Maksudnya dia nak buat apa? Dia tanya Quran. Quran pandu dia kat depan. Dari segi pakaian, dari segi percakapan, pergaulan, mendidik anak, semua dia tanya Quran. Maka orang ini, Allah kata Quran qadahu, akan pandu orang ni ke syurga. Oh, besar tak? Jadi syarat nak masuk syurga kenapa? Letak Quran kat depan. Tapi kalau kita tak faham, boleh tak kita jadikan Quran sebagai panduan? Tak boleh. Kemudian sebaliknya Nabi kata waman ja'alahu. Siapa menjadikan Quran khalfahu, di maksud apa? Nabi tak kata dia tak baca, Nabi tak kata dia tak hafal, tapi dia jadikan Quran di belakang. Makna dia nak buat apa-apa, dia tak pernah rujuk refer kepada Quran. Nak cakap, nak buat apa-apa, oh okey jalan. Tapi mulut baca Quran. Maka orang ni Allah kata apa? Saqahu, Quran akan heretnya ke neraka. Hebat tak Quran? Boleh tarik orang ke syurga, boleh humbang orang ke neraka. Boleh. Sebab tu kata Ibn Qayyim rahimahullah, dia kata apa? Tadabbur satu ayat Quran khairun min adadi khatamat. Tadabbur satu ayat saja lebih baik daripada khatam beberapa kali. Tengok orang yang faqih, orang yang faham agama. Kenapa dia kata tadabbur satu ayat lebih baik daripada khatam berkali-kali 30 juzuk? Kenapa? Sebab kalau dia tadabbur, dia ikut Quran, Quran akan pandunya ke syurga. Tapi kalau dia khatam 30 kali, kan? 30 juzuk kali 30 kali, tapi tak faham, dia tak ikut. Quran yang dia khatam itu akan pandunya ke neraka. Dan juga kata Ibn Qayyim, kalau manusia tahu kebaikan, kelebihan, faedah mentadabbur Al-Quran, apa dia buat? Kata Ibn Qayyim, kalau dia tahu tadabbur, kebaikan tadabbur Al-Quran, faedahnya, ketenangannya, dia akan buat apa? Dia tak akan sibuk kecuali dengan Quran. Okey, boleh keluar. Oh, minta maaf, saya sibuk ni. Ada apa? Sedang tadabbur Al-Quran. Patut orang call lagi malam. Boleh tak minum kedai mamak? Oh, minta maaf, saya sibuk. Sibuk dengan apa? Quran. Sebab apa? Sebab dia faham begitu besar kebaikan, manfaat tadabbur Al-Quran. Jadi masa dia sibuk dengan Quran. Maknanya sebalik, kalau orang sibuk dengan urusan lain, tak ada masa nak tadabbur, makna apa? Dia langsung tak faham kebaikan tadabbur Al-Quran. Okey? Kemudian Allah tanya, "A'innakum, adakah sesungguhnya kamu latashhaduna, pasti kamu bersaksi." Kamu ni siapa? Orang musyrikin Mekah. Kamu bersaksi apa dah? Anna, sesungguhnya bersama Allah
alihah. Tuhan-Tuhan ukhra yang lain. Apa maksud ayat ni? Allah bagi tahu pada Nabi supaya Nabi mengesahkan apa yang diamalkan, yang dipegang oleh orang musyrikin. Apa dia? Iaitu orang musyrikin bersaksi dan mereka yakin bahawa bersama Allah ada Tuhan-Tuhan yang lain. Boleh faham? Orang musyrikin Mekah ni, dia tolak Tuhan tak ataupun dia tak tolak? Tak tolak. Buktinya apa? Sebab tu orang musyrikin Mekah dia panggil musyrikin. Apa makna musyrikin? Musyrik. Apa makna dia? Mensekutukan Allah. Makna dia percaya Allah. Tapi dia menjadikan ada Tuhan lain bersama Allah ni. Bersama Allah ada Tuhan-Tuhan lain. Itu dia panggil musyrikun. Dan orang musyrikin percaya tak? Bagi mereka lah. Bersama Allah ada Tuhan lain. Ya, mereka percaya. Jadi sebab tu Allah kata, cuba mengesahkan daripada mereka. Adakah patut kamu bersaksi bersama Allah tu ada Tuhan-Tuhan lain? Adakah patut? Maka Allah perintah pada Nabi, qul, katakanlah, la ashhadu, aku tidak bersaksi. Kenapa Allah perintah Nabi supaya bagi tahu pada mereka, la ashhadu? Apa maksud dia? Maknanya Allah nak perintah pada Nabi dan orang beriman. Supaya apa? Supaya dia panggil apa? Bara'ah. Bara'ah apa makna? Dia ada walak dan bara' kan? Apa makna bara'? Menolak. Jadi orang beriman, kalau orang musyrik kata Tuhan ramai, wajib orang beriman mengatakan, aku berlepas diri daripada pegangan akidah kamu. Kamu nak kata bersama Allah ada Tuhan ramai, silakan, tapi aku tak. Wajib, hukum dia wajib. Sebab tu Allah kata, qul, jawab pada mereka, kamu bersaksi ada Tuhan ramai. La asyhadu, aku tak. Kemudian, jawab lagi pada mereka, qul, katakanlah, innama, sesungguhnya, hanyalah, huwa, dia, ilahu wahid, Tuhan yang satu. Tuhan yang satu. Sebenarnya Tuhan ni banyak ke satu? Tapi ni Allah kata alihah ukhra, Tuhan-Tuhan yang lain. Tuhan ni banyak ke satu? Apa makna Tuhan? Yang disembah. Jadi banyak tak yang disembah? Banyaklah, bukan satu. Tuhan yang disembah banyak. Ada matahari, ada pokok kan? Ada berhala. Tapi Tuhan yang satu-satunya berhak disembah, satu. Boleh faham? Kalau Tuhan ni satu saja, makna apa? Tak ada lah orang musyrikin. Mesti semua beriman lah. Boleh faham? Sebab tu Allah sebut dalam surah apa ni? Apa dia? Alam a'had ilaikum, alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun. Surah apa ni? Yasin. Cuba terjemah. Ashabu Yasin, cuba terjemah. Apa dia? Biasa dia boleh sambung yang hujung je. Ada wum mubin kan? Bila terjemah dia slow sikit. Apa dia? Alam ahad. Tidakkah? Ahad, aku berjanji, kata Allah, ilaikum, kepada kamu, ya bani Adam, wahai anak Adam.
Kan Allah katakan aku dah berjanji pada kamu. Apa berjanji Allah dengan kita? Alla ta'budu syaitan. Jangan kamu sembah. Makna ada tak orang sembah syaitan? Adalah. Jadi ketika itu Tuhannya siapa? Itu maksud Tuhan-Tuhan yang banyak. Tapi semua itu adalah batil kecuali Allah. Macam mana bentuk manusia sembah syaitan? Pernah dengar tak penyembah syaitan? Macam di mana dan siapa? Black metal. Dia sembah syaitan. Macam mana bentuk dia sembah? Ha? Apa dia? Ritual dia macam mana? Bukan nak belajar, nak tahu. Macam mana? Sembelih kambing? Sembelih budak. Jadi ada yang kat Malaysia pun ada yang sembelih budak, ada. Black metal tu. Itu sembah syaitan. Tak ada pengalaman. Tengok sebenarnya sembah syaitan tu bukan mesti black metal, bukan mesti sembelih kambing hitam. Tapi sembah syaitan ialah ikut langkah syaitan. Sembahlah tu. Jadi Allah nak bagi tahu syaitan ni benda tak nampak. Kalau berhala nampak, senang buat macam tu kan. Tapi syaitan ni benda tak nampak. Jadi cara sembah syaitan ialah ikut langkah syaitan. Jadi ramai tak orang yang tak black metal tapi ikut syaitan? Ramai. Nabi kata apa? Jangan makan tangan kiri. Sebab syaitan makan dan minum tangan. Bila dia makan tangan kiri, itulah sembah syaitan. Siapa? Black metal? Bukan, pakcik kita. Ada yang belajar tadabbur Al-Quran, makan tangan kiri. Ditegur pun masih makan tangan kiri. Itu penyembah syaitan. Walaupun atasnya ada kopiah. Okey. Kemudian Allah kata penegasan. Apa ni? Apa ni? Wa ilahu wahid wa inna ni. Banyak sangat rumah. Dan sesungguhnya aku bari'un. Bari' mana? Berlepas diri. Mimma tusyrikun, dari apa yang kamu sekutukan. Ini akidah orang beriman. Apa dia panggil wala' dan bara'. Wala' apa dia? Ni. Wala' huwa ilahu wahid. Aku hanya wala' kepada Allah yang satu. Bara' apa dia? Selain pada tu, semua aku berlepas diri. Kalau dia wala' saja, Tuhan aku Tuhan yang satu. Tapi masa yang sama ikut juga syaitan. Makna dia wala' tapi tidak ada bara'. Boleh? Okey? Jadi apa? Banyak tak yang orang-orang tak beriman dia syirik? Banyak tak? Banyak. Kadang-kadang syirik boleh berlaku dalam bentuk apa? Penyembahan selain pada Allah, matahari ke, pokok ke, berhala. Kadang-kadang syirik boleh berlaku dalam bentuk kepercayaan. Dia jumpa bomoh, dia percaya cakap bomoh. Itu pun syirik. Kadang-kadang syirik boleh berlaku dalam bentuk syirik yang paling Nabi takut apa dah? Yang paling Nabi takut pada umatnya. Syirik yang tersembunyi. Apa dia tu? Riak. Sehingga Nabi buat contoh, dia macam semut hitam atas batu hitam di waktu nampak tak? Siapa pernah tengok semut hitam atas batu hitam di waktu malam? Nampak tak? Tak nampak. Apa yang Nabi nak sampaikan? Riak ni kadang-kadang kita tak rasa langsung. Macamlah semut hitam tu. Kamu ni riak? Mana dia? Tak ada. Saya ikhlas. Tak perasan. Salam tahajud kan? Salam tahajud. Pukul 3 pagi masuk Facebook. Bukan. Saya nak kejut orang. Itulah riak. Tak perasan. Okey. Kita berhenti sampai ayat 19.
Oh. Makan tangan kanan, kan tuan. Oh. Tak, Nabi cakap dalam satu hadis, makan dengan tangan kanan dan jangan makan dengan tangan kiri. Sebab Nabi beritahu, fa inna syaitan yakulu bishimal. Sebab tak boleh makan tangan kiri, sebab syaitan makan tangan kiri. Bila kamu makan tangan kiri, kamu sama seperti syaitan. Jadi hukum menyamai syaitan adalah haram. Nabi kata, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai sesuatu kaum, dia memang daripada kaum tersebut. Itu makanlah. Tapi kalau kita menulis, kidalkan. Itu bukan kehendak kita. Dan kalau kita tulis tangan kanan, orang tak boleh baca. Yang menulis pun sendiri tak boleh baca. Jadi mudaratkan. Itu tak apa, dimaafkan. Yang tak dimaafkan ialah bila kita sengaja. Kita ada kemampuan nak makan tangan kanan, tapi tiba-tiba malas. Sebab tu ada seorang lelaki, dia makan tangan kiri, Nabi tegur dia. Makan tangan kanan. Dia jawab apa? Saya tak boleh. Padahal dia boleh. Maka Nabi pun dalam bentuk doa lah, kamu tak akan boleh. Akhirnya dia tak boleh guna tangan kanannya sampai bila-bila. Sebab apa? Sebab dia engkar dan sombong dengan arahan Nabi. Sampai tahap tu. Okey? Jadi apa-apa yang baik guna tangan kanan. Pakai baju, masuk tangan kanan dulu. Bila buka baju, keluar tangan kiri dulu. Merujuk pada doa agung, kecintaan kepada Allah. Mengapa Allah tidak menamakan terus Rasulullah dalam doa agung ini? Apakah makhlukmu? Atau engkau telah ajarkan kepada sesiapa daripada makhlukmu. Okey, dia sebenar dalam doa agung ni, pertama ada tawassul. Tawassul dengan apa? Nama-nama Allah. Dan Allah sebut bentuk-bentuk nama Allah apa dia? Ada 3 kan? Satu, anzaltahu fi kitabika, yang engkau sebut dalam kitab-kitab engkau. Nama Allah banyak disebut dalam Quran. Yang kedua, allamtahu ahadan min khalqik, yang engkau mengajar kepada hamba-hamba engkau daripada makhluk engkau. Siapa? Semua para nabi lah. Allah ajar nama dia bukan kepada Nabi Muhammad saja, kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, dan yang paling banyak Allah ajar kepada Nabi Muhammad. Jadi bila sebut makhlukmu tu termasuk nabi dan para nabi yang lain. Okey, kenapa Allah tidak masuk menamakan terus Rasulullah dalam? Subhanallah. Bila doa tu kita minta menjadikan Quran sebagai Rabi'ul Qalbi, sebagai penyejuk hati. Ada tak arahan dalam Al-Quran supaya Allah perintah kita supaya ikut Nabi? Ada tak? Ada tak? Kita minta supaya Allah jadikan Quran penyejuk hati kita, Quran pemandu kita. Tapi Allah tak sebut, Nabi tak sebut dalam doa tu nama dia. Sebab apa? Bila kita terima Al-Quran bermakna kita terima Rasulullah. Bahkan Allah syaratkan, siapa yang taat Rasul, barulah dia taat kepada Allah. Jadi tak perlu sebut Nabi. Bila terima Quran, bermakna terima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa sikap berputus asa ataupun fed up? Ini ciri orang yang sesat. Adakah kerana ia menjauh daripada yang suka putus asa, suka kecewa ni adalah sifat orang kafir. Sifat orang kafir. Kenapa? Sebab orang beriman, bila dia beriman kepada Allah, macam mana dia boleh putus asa daripada rahmat Allah? Sedangkan Allah kata, rahmat Allah meliputi segala-galanya. Dan dalam hadis kursi lain, Allah kata, rahmat aku mendahului kemurkaan aku. Allah mengampunkan semua dosa, walaupun dosa besar macam mana, banyak macam mana. Dan kita beriman kepada Allah, tiba-tiba kita putus asa, maknanya kita tak beriman kepada Allah. Sebab tu dalam Quran banyak menyatakan, sifat berputus asa bukan sifat orang beriman. Kalau kamu beriman, tak mungkin kamu berputus asa dengan rahmat Allah yang begitu luas. Mana ni? Kafir dan musyrik adakah sama makna? Mohon pencerahan. Okey. Dia sebenar dalam satu
kata ulama lah. Mereka kata al-kufru millatu wahidah. Kufur ni sebenarnya satu agama je. Walaupun nama dia Yahudi, nama dia Nasrani, nama dia musyrikin, nama dia Hindu, nama dia Buddha, sebenarnya satu agama. Iaitu semua tu kufur kepada Allah. Cuma bila disebut musyrikin, maknanya dia menduakan Allah ataupun mentigakan Allah. Itu makna musyrik, iaitu berkongsi. Tapi kalau kufur ni lebih tepat ialah dia menolak Tuhan terus, kufur kepada Allah, engkar pada Allah. Dia bukan setakat syirik, tapi dia tolak terus pada Allah. Allah ni tak ada. Yang syirik ni dia kata Allah ada, tapi dia kata Allah ada yang kedua, yang ketiga. Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Bajinah kan. Allah kata apa? Lam yakunil lazina kafaru min ahlil kitab wal Allah kata orang kafir ada dua jenis. Satu, musyrikin. Yang kedua, ahli kitab. Musyrikin ni makna dia beriman dengan Allah tapi dia mensekutukan Allah. Ahli kitab pula beriman dengan Allah dan tidak mensyirikkan Allah, tapi dia mendakwa Tuhan ada anak. Tuhan ada isteri. Wallahu a'lam. Macam mana kalau kita pasang ayat Al-Quran masa kita tidur? Fatwa ulama, saya baca fatwa ulama, bila kita baca Quran dan kita bersembang, sebenarnya itu perbuatan yang tidak menghormati Al-Quran. Dan bila tak hormat Quran, sebenarnya tidak hormat Tuhan. Sebab Quran itu kalamullah. Kenapa? Sebab Allah bagi tahu wa iza qura'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Allah kata dalam Quran surah Al-A'raf, dan apabila Quran dibaca, wajib kamu diam dan dengar. Itu perintah wajib. Bila Quran dibaca, kena diam dan dengar. Makna apa? Kena fokus dan faham dan ambil pengajaran. Tapi bila kamu pasang, kemudian kamu bercakap, kamu bersembang, kamu menyapu rumah, kamu tak hormat Allah. Allah nak bagi tu banyak kebaikan, banyak perintah, banyak larangan, tapi kamu buat tak tahu je. Itu tidak hormat pada Allah. Apatah lagi bila pasang Quran, tidur. Kamu nak dengar Quran ke nak tidur? Salah satu. Pilih. Kalau nak dengar Quran, jangan tidur. Kalau nak tidur, tutup Quran. Kemudian, kenapa nak dengar Quran masa tidur? Kamu ada siang hari, berjam-jam. Kenapa masa tu tak nak dengar Quran? Masa dah penat nak tidur, barulah buka Al-Quran. Halau hantu? Sebenarnya bukan halau hantu. Kamu ikut arahan hantu. Hantu suka sangat kalau kita dengar Quran tapi tak faham. Macam mana pula kalau kita pasang riak yang paling Nabi takut pada umat akhir zaman seperti semut hitam? Itu bukan soalan. Angkat lagi. Ustaz mengajar, nanti saya. Salahuddin. Ustaz mengajar rujuk tafsir mana? Saya dah jawab ni. Saya dah jawab. Yang baru ni. Salahuddin yang baru. Okey, tengok nampak macam tulisan orang baru je. Saya rujuk antara kitab tafsir, Tafsir Al-Maraghi, Tafsir Al-Baghawi, Tafsir Sa'di, Tafsir Syekh Saleh Utsaimin, Tafsir Ibnu Ashur, dan kadang-kadang saya rujuk Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir At-Tabari dan juga Qurtubi. Apakah doa ini bila kita baca Allah selamatkan kita daripada syirik khafi? Apa ni? Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu. Betul, betul. Doa ni sahih dan tujuannya kita minta Allah ampunkan dosa kita yang kita syirik dan kita tahu. Satu lagi, yang kita syirik pada Allah tapi kita tak sedar, syirik khafi. Betul, tapi kena ada ilmu, kena belajar juga dan kena usaha jauhkan daripada syirik. Lepas tu berdoa. Jangan berdoa saja tapi kita tak belajar, akhirnya kita tetap dalam syirik. Ustaz, mana? Bila seseorang tengah marah, dia terus bercakap yang bukan-bukan. Adakah ketika itu? Ya, betul. Bila kita marah, kita tak boleh nak kawal nafsu. Dan masa tu syaitan yang main peranan. Biasa orang marah ni dihasut oleh syaitan.
Sebab itulah bila dia marah tu kita tengok bukan rupa dia asal. Cara dia bercakap, nada dia bercakap. Sebab dia di luar kawalan. Mohon pendapat Ustaz berkaitan syafaat di akhirat. Quran bagi syafaat, puasa bagi syafaat dan bagaimana pula syafaat Nabi. Sebenarnya syafaat ni banyak bentuk lah. Antaranya Allah izinkan kepada Nabi. Antaranya Allah izinkan syafaat kepada melalui Al-Quran dan puasa. Dan juga ada hadis Allah bagi syafaat melalui orang yang beriman. Orang beriman dia boleh tarik kawan-kawan dia yang masih ada dalam neraka dan belum masuk syurga dengan izin Allah. Tapi syafaat yang terbesar ialah syafaat daripada Nabi SAW. Angkat. Wahabi ni sesat, saya tak tahu. Yang saya tahu sesat tak ikut Quran dan hadis. Dengar, Nabi kata, aku tinggal pada kamu dua perkara. Kalau kamu pegang dua-dua ni, kamu tak akan sesat. Apa dah? Quran dan hadis. Ini kata-kata Nabi, bukan saya. Jadi yang sesat, yang tak ikut Quran dan hadis. Nama apa tak penting. Yang penting, cara dia. Kalau ikut Quran dan hadis, Nabi kata tak sesat. Jangan pula ikut Quran hadis, kita pula menghukum sesat. Bercanggah dengan apa yang Nabi cakap. Jadi nak tahu sesat, jangan tengok nama. Tapi tengok perjalanan hidup dia, berpandu Quran dan hadis ataupun tidak. Kalau berpandu Quran dan hadis, ambil kata-kata Nabi, dia tak akan sesat selama-lamanya. Tapi kalau hidup dia berpandu pendapat orang, amalan masyarakat, tidak berpandu Quran, Nabi kata dia akan sesat. Wallahu a'lam. Sabar tuan, kita kena berhikmah dalam akhlak. Mereka baru masuk dengar malam ni rasanya. Kenapa saya tengok Ustaz tulis tangan kiri? Tadi saya ada cakap, kalau kita memang kidal, kalau tulis tangan kanan tak cantik, orang tak boleh baca, maka itu dimaafkan. Yang haram ni bila kita sengaja. Boleh tulis tangan kanan tapi sengaja tulis tangan kiri. Wallahu a'lam. Adakah tempat ataupun buku rujukan untuk pasti sesuatu amalan itu sunnah Nabi dan hadis sahih? Tak, kaedah yang Allah bagi dalam Quran, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah orang yang pakar dalam ilmu sekiranya kamu tidak tahu. Kalau kamu tak tahu hadis itu sahih ke tak, tanya pakar hadis. Bukan tanya orang yang popular. Kadang-kadang ustaz popular tapi dia bukan pakar hadis. Wallahu a'lam. Nak tanya, kalau letup dua jari tangan, betul ke syaitan beranak lagi banyak? Letup apa ni maksud? Patahkan? Tak, syaitan tak beranak sebab kita. Dia syaitan bukan nak anak banyak. Dia nak pengikut dia ramai. Dia nak pengikut dia ramai. Khususnya daripada kalangan manusia. Jadi dia akan pastikan manusia sentiasa ikut dia. Itulah objektif dia. Anak dia ramai ke sikit itu bukan urusan kita. Jangan menyibukkan diri kepada benda yang tak ada kaitan dengan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah. Ustaz, jin lebih mendengar dan fokus dengan Al-Quran. Boleh dikaitkan dalam keadaan seseorang yang diruqyah. Boleh mendengar arahan peruqyah selepas dibaca ayat Quran sehingga ada antara jin yang keluar. Tak. Dia jin yang masuk dalam badan, dia dengar arahan peruqyah yang baca Quran. Tapi tak ada kaitan dengan jin yang kita baca tadi yang dengar Al-Quran tapi mereka faham dan mereka beriman dan mereka sampaikan. Yang sakit ni bukan faham Quran yang dibaca oleh peruqyah, tapi dia faham arahan ustaz tu. Ustaz kata keluar, dia pun keluar. Ustaz baca ayat Quran apa, surah apa pun dia tak tahu, apa maksud tak tahu. Wallahu a'lam.
Kalau buka pusat dakwah, panggil ustaz-ustaz yang mengikut Quran dan Sunnah mengajar, boleh tak ustaz? Tak payah buka pusat dakwah. Kita perlu gerakkan ustaz-ustaz pergi mengajar di mana-mana. Berapa banyak pusat dakwah, center dakwah, tapi orang di kampung, di kawasan pedalaman, tak sampai juga ilmu pada mereka. Sebab apa? Kita duk buka pusat dakwah, buka kelas agama, orang datang kat sini. Yang boleh datang, orang yang berada, orang yang sehat. Orang kampung yang jauh kawasan pedalaman, tak sampai juga ilmu pada mereka. Jadi bagi saya, strategi terbaik bukan buka pusat dakwah, tapi hantar ustaz ke kawasan kampung, kawasan pedalaman. Sebagaimana surah Yasin, lelaki pergi ke bandar, pergi berdakwah. Bukan buka pusat dakwah, tapi pergi cari mad'u di mana-mana sahaja. Sebab tu kita sekarang, Pertubuhan Ulama Dakwah, strategi kita sekarang, kita akan cari pendakwah, kita akan bagi allowance dan kita minta mereka jangan pergi ke masjid, jangan pergi ke universiti, jangan pergi ke sekolah, tapi pergi kawasan yang ustaz tak sampai, yang yang orang kampung tak pernah dia ajar fardu ain. Di mana? Di rumah-rumah mereka di kawasan pedalaman, kita bagi allowance. Itulah sebenarnya cara dakwah yang terbaik, iaitu hantar pendakwah masuk kampung, kawasan pedalaman. Wallahu alam. Ustaz, ulama-ulama ni boleh bagi syafaat ke? Saya dengar ada yang kata boleh. Saya tak ada dalil lah. Ulama bagi syafaat, saya tak ada dalil. Tapi ada hadis mengatakan orang beriman. Jadi orang beriman tu mungkin termasuk ulama dan mungkin bukan ulama. Wallahu a'lam. Betul ke? Setakat saya tahu ulama sentiasa ikut Quran dan hadis. Betul lah, setakat enta tahu, tapi banyak lagi yang enta tak tahu. Ustaz, apa pendapat Ustaz orang yang suka bergurau sampai menyakiti, hukumnya berdosa? Hukumnya menyakiti orang beriman adalah berdosa. Sebab tu Nabi kata orang Islam yang sebenar apa dia? Definisi orang Islam yang Nabi bagi. Al-Muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sebenar ialah lidah dia dan tangannya tidak menyakitkan hati orang. Orang Islam lain tak pernah rasa sakit hati dengan lidah dia dan tangan dia. Itulah Muslim yang sebenar. Bila dia menyakiti hati orang, Nabi kata dia bukan Muslim yang sebenar. Apa pendapat? Betul ke asal ibadat ni haram sebelum ada dalil? Dan amalan duniawi harus sebelum ada dalil? Ya betul. Itu kaedah dia. Urusan dunia Allah sebut dalam surah Baqarah. Huwallazi khalaqalakum jami'an fil ardi. Allah jadikan untuk kamu semua sekali di atas muka bumi halal. Sehinggalah ada dalil yang mengatakan haram. Itu urusan duniawi. Adapun urusan agama, semuanya haram, melainkan ada dalil mengatakan boleh buat. Dalilnya apa? Nabi kata man ahdasa fi amrina laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan sesuatu amalan yang bukan daripada kami, dia tertolak. Makna apa? Kalau nak buat, kena ikut yang Nabi buat. Selagi tak ada dalil, tak boleh buat. Wallahu a'lam. Apa pandangan Ustaz? Baca Al-Quran diperdengarkan di premi perniagaan orang Islam bertujuan mungkin pelbagai sebagai contoh menunjukkan pemiliknya orang Islam ataupun menaikkan semangat pekerja supaya lebih berdisiplin. Sebenarnya manusia yang paling berakhlak, paling berdisiplin ialah Nabi dan para sahabat. Dan mereka tak pernah memasang kaset mengaji Quran. Ustaz, masa itu mana tak ada. Tapi sahabat semua menghafal Quran. Jadi orang kena Islam, Nabi dan para sahabat bukan melalui baca Al-Quran, tapi orang kena melalui akhlak. Jangan kita pasang orang baca Quran tapi akhlak kita langsung tak menggambarkan akhlak Al-Quran. Jadi bagi saya tak sepatutnya kita pasang kaset kemudian kita pula tak dengar dan tak hormat Al-Quran. Kalau nak tunjukkan orang bahawa kita Islam, tunjuklah akhlak. Panjang.
10.30 ha? Ini sekarang dah masuk waktu dinner. Kita ni belum dinner lagi. Jadi cukup setakat ni. Kita sambung besok pukul 10.30 insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل